kita kasihi lagi hormati Puan Siti Nur binti Awang, penolong kanan pentadbiran. Okay. Barisan-barisan pensyarah daripada UiTM Cawangan Johor, guru kanan mata pelajaran dan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama dalam satu program perkongsian ilmu pada petang ini yang diterajui oleh 4 orang pensyarah kita daripada UiTM Cawangan Johor. Okey, kami di SMKG sangat berbesar hati dan mengucapkan jutaan terima kasih kerana pihak UiTM sudi untuk meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan guru-guru di SMKG. Okey, sebelum kita mulakan LDP pada petang ini, majlis mempersilakan Ustaz Muhammad Afifi bin Abdul Rahman untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Ya Latif, Ya Halim, sesungguhnya kami pada petang ini merapatkan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Ya Allah, ya Tuhan yang menyempurnakan hajat dan yang mengangkat darjat. Makbulkan permintaan kami pada hari yang penting dan bersejarah ini. Limpahkanlah kami dengan khazanah ilmu-Mu. Inilah kami dengan cahaya nur pandangan-Mu dan pandanglah kami dengan limpah kasih-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya pada wujud kami merapatkan kesyukuran atas segala rahmat dan nikmat-Mu. Dengan keberkatan majlis pada petang ini, kami memohon taufik dan hidayah-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Anugerahkanlah kepada kami kesihatan yang sempurna, akal yang cerdas, hati yang terang, daya ingatan yang kuat untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan pada petang ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan kudrat dan iradat-Mu, tambahkanlah kekuatan dan ketabahan kami dalam menghadapi cabaran menimba ilmu pengetahuan. Himpunkanlah kami dalam kalangan mereka yang cemerlang, gemilang dan terbilang di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Farijal Hammi wa Ya Kashifal Wammi, lindungilah kami dari hasutan iblis dan syaitan, bala bencana, malapetaka dan hawa nafsu yang menghalang kemajuan dalam hidup kami. Jadikanlah kami guru-guru, pemimpin kami yang terus istiqamah berkhidmat menabur bakti, membela agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la madhudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'malina akhiru wa khaira a'malina khawatimahu wa khairal ayyamina yawmal alqaka fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Saya nak tengok kehadiran sekejap ya. Okey. Baru berapa orang ni? Okey. Okay, rasanya masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya dan salam Aidilfitri buat semua dan mohon maaf zahir dan batin, dan juga mengalu-alukan kedatangan, ada tak kat dalam ni PK baru kita, Puan Hem kita, Puan Zailah Zainal Abidin, dan juga GKMP Sains Sosial yang baru iaitu Ustaz Suhaimi bin Harun KSMKG. Selamat datang semua. Diharapkan kita dapat bekerjasama bersama-sama lah.
Okey, untuk maklumat semua, kita sangat bertuah kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan pensyarah hebat pada petang ini dalam program LDP yang bertajuk program Teaching on the Go yang bertemakan Guru Hebat Pelajar Semangat. Sebenarnya program ini dah lama dirancang tapi kerana ada beberapa kekangan, kita dah tunda beberapa kali. Jadi hari ini nampaknya ada rezeki kita untuk bersama-sama pensyarah-pensyarah kita pada petang ni untuk sama-sama menjalani modul yang pertama iaitu platform Google Meet. Tapi sebelum tu saya dengan sukacitanya ingin memperkenalkan barisan-barisan pensyarah yang akan bersama-sama kita dalam program Teaching on the Go. Kalau saya silap tu minta maaf dan tolong tambahlah ya. Okey, yang pertama Puan Syahira binti Abdul Malik yang berasal daripada Melaka, lulusan sarjana pentadbiran perniagaan daripada Universiti Utara Malaysia. Beliau sekarang merupakan pensyarah kanan bidang pengurusan di Fakulti Pengurusan Perniagaan. Yang kedua, Puan Nur Ain kita, iaitu Puan Nur Ain binti Abdul Aziz, rasanya ramai yang kenal kerana bekas pelajar SMK Gemerih sebelum beliau melanjutkan pelajaran ke SM Teknik Perdagangan Johor Bahru. Beliau memiliki diploma dalam bidang analisis pelaburan, ijazah sarjana muda Perbankan Islam dan merupakan lulusan sarjana sains pengurusan perniagaan, penyelidikan daripada Universiti Teknologi Mara Shah Alam. Kini beliau memegang title pensyarah kewangan dan perbankan Islam di Fakulti Pengurusan Perniagaan. Okey, yang ketiga Puan Rusnani binti Muhammad Khalid yang berasal daripada Endau Mesing, memiliki diploma daripada UiTM Cawangan Jengka dalam bidang matematik, ijazah sarjana muda kebujian matematik daripada Universiti Teknologi Mara Shah Alam dan sarjana sains matematik gunaan daripada universiti yang sama. Sekarang beliau merupakan pensyarah matematik di Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Cawangan, Johor. Dan akhir sekali yang keempat, Encik Muhammad Hafizan bin Musa yang berasal daripada Melaka, memiliki ijazah bidang teknologi maklumat daripada Universiti Utara Malaysia, sarjana sains komputer dan bidang teknologi pengkalan data daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Kini beliau merupakan pensyarah bidang sains komputer di Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Panjang rupanya. Malu cikgu macam ni. Semuanya hebat-hebat. Dan kita sangat bertuah lah hari ini dapat berjumpa dengan orang hebat-hebat pada petang ni. Jadi tanpa membuang masa, majlis mempersilakan Puan Nur Ain binti Abdul Aziz untuk meneruskan ADP kita iaitu program Teaching on the Go Guru Hebat Pelajar Semangat modul 1 platform Google Meet. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua cikgu-cikgu. Apa khabar cikgu-cikgu semua, sihat ke hari ini? Alhamdulillah. Okay, nervous saya nak bercakap hari ni sebab di hadapan saya ni ada ramai cikgu-cikgu hebat dan ada jugalah 2 orang kalau tak silap bekas cikgu saya, cikgu Idris bin Kamis, bekas cikgu kemahiran hidup saya dulu dan guru kelas saya lah merangkap cikgu bahasa Melayu, Puan Rosita. Lagi pertama nervous saya nak bercakap. Okay. Ya, Ain. Okay. Ya, cikgu sihat Okay, sebelum saya nak pergi kepada sesi penerangan, sukacita untuk saya perkenalkanlah ada seorang lagi ahli tadi tertinggal di mana dia datang tadi mungkin cikgu tak mungkin lah tadi tak perasan saya perkenalkan. Okey, Puan Norino binti Abdul Aziz yang merupakan juga pensyarah kanan dalam bidang pemasaran. Okey, yang juga merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Mara dan kini berada pada fasa akhir lah di peringkat doktor falsafah. InsyaAllah dalam proses correction kita doakan je lah insyaAllah soon doktor Norin insyaAllah. Ya. Okey, sebelum saya nak mulakan sedikit lah perkongsian modul hari ini,
sukacita saya nak berjemput Puan Norin untuk berkongsikan sedikit lah pengenalan berkenaan tentang projek dan modul teaching on the go ini. Saya persilakan Puan Norin. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul Ain. Pertama kalinya saya nak ucapkan alu-aluan kepada Tuan Pengetua Cikgu Muhammad Zaki Yaakob, barisan guru penolong kanan, dan juga tak dilupakan Cikgu Norzila Cikgu Norzila Muhammad Idris selaku cikgu yang in charge lah untuk urusan program kami ini, dan juga kepada semua barisan-barisan guru sekolah menengah kebangsaan Gemerih guru-guru hebat. Bila ada guru-guru hebat, semestinya ada pelajar-pelajar yang semangat. Okey, untuk makluman rakan-rakan pensyarah dan juga saya panggil sebagai rakan-rakan lah, kita semua dalam bidang yang sama sebenarnya. Cuma yang membezakan adalah kita mengajar pelajar universiti dan kita mengajar pelajar sekolah. Jadi sebenarnya sama sahaja Jadi untuk makluman rakan-rakan guru dan rakan-rakan pensyarah yang ada di talian Google Meet ini, saya sebenarnya mewakili ketua projek iaitu Puan Syairah binti Abdul Malik. Untuk makluman semua, Puan Syairah binti Abdul Malik baru sahaja kehilangan ibu beberapa hari yang lepas. Jadi salam takziah lah kepada Puan Syairah, dan saya fahamkan beliau tengah menguruskan dokumen-dokumen kematian dan sebagainya lah Jadi sepatutnya Puan Syairah yang akan memberi ucapan pembukaan lah untuk program SIG ini. Jadi sebagai mewakili beliau, saya ingin menyampaikan beberapa makluman berkaitan dengan projek ini. Untuk makluman rakan-rakan guru dan semua, projek SIG ni kita panggil sebagai Special Interest Group. Okey, jadi program SIG ini adalah di bawah bahagian penyelidikan dan jaringan industri UiTM Cawangan Johor. Jadi untuk projek ini kami berlima bersepakat untuk mengendalikan tajuk yang berkaitan dengan PDPR. Jadi dan kami memilih Sekolah Menengah Kebangsaan Gemerih sebagai responden kami lah untuk program ini. Dan untuk makluman rakan-rakan semua, kita ada 3 modul yang terlibat, iaitu modul pertama Google Meet, modul kedua Google Classroom, dan juga modul ketiga adalah Facebook. Kami telah mengadakan perjumpaan dengan guru besar lah, maafkan saya, dengan pengetua dan beberapa orang guru sebelum ni, dan kita dah ada beberapa tarikh sebenarnya sebelum kita pergi kepada final tarikh pada hari ini. Okay, jadi disebabkan oleh PKP dan sebagainya, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada hari ini secara dalam talian. Pada asalnya cadangan kami kita nak pergi ke sekolah untuk berjumpa dengan guru, maknanya kita menggunakan hands on lah bersama guru-guru, tapi memandangkan kita ada masalah dan sebagainya, jadi alhamdulillah kita berjaya untuk berjumpa lah melalui talian Google Meet pada hari ini. Jadi untuk makluman semua, tujuan program ini jalankan adalah untuk kami bersama-sama berkongsi bersama para guru yang ada di sini, okey, dari konteks untuk meningkatkan kemahiran penggunaan Google Meet, Google Classroom dan juga Facebook. Sebab saya difahamkan kita sekarang dalam proses PDPR, jadi kami ingin sama-sama berbantulah pada guru sini untuk menyampaikan sedikit maklumat. Mungkin ada guru yang dah mahir, mungkin ada guru yang belum mahir, jadi kita sama-sama ingin berkongsi. Jadi untuk makluman guru-guru semua, kita telah mengeluarkan satu buku, kita telah mengeluarkan satu buku untuk cetakan pertama. Buku tersebut atas tajuk Teaching on the Go, pengaplikasian Google Meet, Google Classroom dan Facebook. InsyaAllah kita akan ada cetakan kedua nantilah. Untuk cetakan pertama sebenarnya kita dah dapat tajaan untuk buku tersebut, 35 buah semuanya, dan kita dah ada mereka yang akan menaja buku tersebut, dan nanti saya akan share kepada guru-guru tersebut, guru-guru yang ada di Sekolah Menengah Gemerih lah, apa program yang kita akan langsungkan. Sebenarnya saya menunggu makluman daripada Puan Syairah, memandangkan Puan Syairah sekarang tengah dalam menguruskan ialah bonda baru meninggal dunia, jadi saya tak nak mengganggu Puan Syairah lah. Sebenarnya projek tersebut ada pada makluman Puan Syairah. Sekiranya dah ada nanti saya akan share kepada guru-guru Tapi sekadar untuk berkongsi kepada guru-guru di sini bahawa kami telah projek ni sebenarnya bermula daripada awal tahun sebenarnya. Awal tahun lah idea kita. Jadi dalam tempoh tersebut sehingga ke bulan Mei ni kita telah menghasilkan satu buku yang saya sebutkan tadi. Untuk cetakan pertama tadi 35. Jadi insyaAllah kita akan ada cetakan kedua. Kemudian jadi saya alang-alang dah berjumpa dengan para guru ni, kita nak berkongsi lah untuk buku tersebut yang kalau ikutkan harganya adalah RM25 lah. Dalam buku tersebut kita telah
menulis berkenaan dengan pengaplikasian Google Meet, Google Classroom dengan Facebook. Jadi apa yang disampaikan melalui modul ini kita dah telah bukukan. Jadi alhamdulillah kita dah dapat ISBN, hak cipta dan sebagainya. Jadi kita nanti kalau dah ada cetakan kedua, saya akan berkongsilah dengan semua guru-guru yang ada dekat sini ya. Selain daripada itu, kami juga dari pihak UiTM Johor berbesar hati untuk mengadakan program ini, dan ini juga salah satu daripada program khidmat masyarakat antara universiti dan juga pihak komuniti, khususnya pihak sekolah lah, iaitu Sekolah Menengah Gemerih. Jadi untuk itu saya rasa sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Gemerih, Tuan Pengetua dan semua warisan guru kerana sudi menerima pelawaan kami. Jadi kami harap apa yang akan disampaikan melalui modul-modul tersebut dengan penceramah, ada 2 orang penceramah sebenarnya, iaitu Puan Nurul Ain dan Puan Rosnani. Jadi kami harap ianya sampailah apa yang maklumat disampaikan tu akan disampaikanlah kepada guru-guru semua. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Puan Norin di atas penerangan sebentar tadi. Okey, berpandukan apa yang Puan Norin terangkan sebentar tadi. Okey, cikgu-cikgu boleh melihatlah di layar skrin. Okey, projek modul kami ini sebenarnya terbagi kepada 4 fasa modul lah. Di mana modul 1 bermula pada hari ini 25 Mei, di mana semasa modul 1 ini kami akan berkongsi dengan para guru tentang pelaksanaan PDPR menggunakan platform Google Meet. Modul kedua yang dijangka berlangsung insya-Allah pada 14 Julai, di mana di sini nanti akan diterangkan oleh penceramah kita iaitu Puan Rosani berkenaan tentang bagaimana nak menguruskan PDPR menggunakan platform Google Classroom. Dan modul ketiga sekali lagi akan disampaikan oleh saya berkenaan bagaimana nak menjalankan PDPR menggunakan Facebook Private Group. Dan di mana pada modul terakhir nanti kita ada hands on, di mana pada modul keempat nanti kita memerlukanlah aktiviti simulasi lah yang akan dijalankan bersama dengan para guru insya-Allah. Dan seperti yang diterangkan oleh Puan Nori sebentar tadi, inilah buku yang kita dah compilekan menerusi kesemua modul yang ada. Ini muka hadapan bukunya lah, dan telah selesai cetakan yang pertama. Okey, baiklah, seterusnya tanpa membuang masa, saya nak beralih kepada sesi kita yang pertama. InsyaAllah kita buat sesi ni santai-santai sahaja sebab ni pun dah petang insyaAllah. Okey, jadi modul yang pertama ini saya akan menerangkan sedikit tentang bagaimana aplikasi Google Meet di dalam PDPR. Mungkin pelaksanaan PDPR di sekolah dan di universiti saya jangkakan mungkin tidak ada banyaklah perbezaan, dan dia ada persamaan. Di mana persamaan kita ialah melibatkan pelajar yang tidak berada di dalam kelas, tidak berada di dalam classroom lah kita kata. Jadi kat sini saya ingin terangkan apakah sebenarnya kepentingan teknologi untuk PDPR. Di mana kita tahu bermula pada tahun lepas sekitar bulan Mac tahun 2020 bermulanya fasa pandemik melanda dunia, dan ketika itu dia menyebabkan hampir keseluruhan sistem ekonomi hampir lumpuh di mana sektor-sektor seperti pendidikan, yang mana pada masa itu kita merasakan mungkin tidak boleh nak meneruskan pendidikan. Kenapa? Secara tradisinya ataupun secara konvensionalnya kita menyampaikan ilmu di dalam kelas. Pelajar hadir ke sekolah dan guru-guru ataupun pensyarah hadir ke bilik kuliah dan menyampaikan ilmu. Tetapi pernah tak kita terfikir di mana bila pandemik melanda dunia akan menyebabkan pelajar tidak dapat hadir ke sekolah, dan bagaimana untuk kita meneruskan kelangsungan proses pendidikan dan penyampaian ilmu kepada para pelajar. Jadi di sini saya letakkan 4 kepentingan kenapa teknologi itu sangat-sangat penting untuk PDPR. Yang pertama, penyampaian ilmu berterusan. Seperti saya sebutkan tadi, ilmu ni prosesnya sangat panjang. Daripada mana pelajar menghadiri proses pendidikan daripada peringkat tadika, masuk ke sekolah rendah, masuk ke sekolah menengah,
dan akhirnya ke peringkat yang tertinggi, iaitu di peringkat institusi pengajian tinggi. Dan penyampaian ilmu itu berterusan. Bagaimana kita nak memastikan ilmu itu berterusan dan tidak putus? Maka di sinilah kita memerlukan teknologi. Dan hari ini pun terbukti cikgu-cikgu kita boleh nampak dengan adanya teknologi, kita boleh sampaikan ilmu tu walaupun kita tidak berada secara fizikalnya di dalam bilik kuliah. Yang kedua, capaian pelbagai lokasi. Okey, bila wabak pandemik melanda dunia, dia menyebabkan pelajar tidak boleh hadir ke sekolah. Dan pelajar ini pula, dia berada di lokasi yang berbeza-beza. Lokasi yang berbeza-beza bermaksud ialah pelajar tinggal di kawasan yang merata. Jadi kita nak pastikan bagaimana ilmu itu boleh sampai terus kepada para pelajar ialah dengan menggunakan perantaraan teknologi. Yang ketiga, kepentingan teknologi kita lihat daripada sudut memudahkan cara bekerja. Di mana kita tahu walaupun kita tidak hadir ke sekolah, tetapi dengan berada di rumah saja kita boleh sampaikan ilmu pengetahuan kepada para pelajar. Dan akhir sekali kita lihat daripada skop meningkatkan kemahiran guru dan juga para pelajar. Di mana dulu saya selalu saya pengalaman saya lah sebagai seorang pensyarah, dulu saya tidak pernah terlintas bagaimana teknologi boleh membantu dalam proses menyampaikan ilmu kepada pelajar. Ini kerana selama lebih kurang hampir 5 tahun 5 tahun saya mengajar secara fizikal, saya hadir ke kelas menggunakan whiteboard dan sebagainya. Dan saya tidak pernah terfikir bagaimana saya boleh berinteraksi dengan pelajar dengan menggunakan teknologi. Sehinggalah berlaku pandemik, masa itu kami semua pensyarah diarahkan untuk menyampaikan ilmu secara atas talian. Masa tu saya pun tak pernah jangkakan yang saya akan terlibat dalam proses menyampaikan ilmu kepada pelajar secara atas talian. Sebab kita, benda tu kita kata sebagai manusia, bila berlaku perubahan, kita rasa tak biasa. Kita rasa kita tak boleh lakukan. Tetapi setelah hampir setahun setengah, yang lebih kurang 3 semester kami melalui sesi pengajaran secara atas talian, dan hari ini dia semakin serasi dengan kami. Bukan sahaja kami sebagai tenaga pengajar dapat meningkatkan lagi kemahiran kami, bahkan pelajar juga turut dapat sama belajar. Dan kami boleh nampaklah peningkatan pelajar tu mengaplikasikan teknologi lah dalam mereka punya tugasan, assignment dan sebagainya. Jadi saya terangkan sedikit. Mungkin cikgu-cikgu boleh nampak ke slide saya ni? Cikgu boleh nampak ke? Puan Ain, saya rasa kena slideshow sebab slide dia tak bergerak daripada tadi. Oh, tak bergerak. Oh, saya tekan sebenarnya slide tu tadi. Lagi sekali sekejap. Ada ke slide dia? Slide dia ada tapi dia bukan dalam view slideshow. Oh, ya ke? Sekejap. Saya cuba sekali lagi sekejap. Saya tunjuk macam ni lah. Boleh nampak ke? Tak ada. Okey, sekejap. Mungkin lambat sikit. Ada ke? Ada ke Puan Norin slide-nya? Slide dia ada tapi bukan dalam bentuk slideshow lah. Oh, kalau saya tekan slideshow boleh nampak tak? Sekejap ada ke slide-nya? Belum keluar lagi. Belum lagi Tak lambat ada. sikit ke? Dia bukan dalam bentuk slideshow. Mungkin kena keluar dan Oh, tak keluar ya? Sekejap. Macam mana ada ke slide-nya? Masih tiada ke? Tak ada. Masih yang sama. slide dia ada tapi dia bukan dalam bentuk slideshow.
Oh, by the way, saya dah tekan slideshow sebenarnya tapi dia okay, kita try share lagi. Ada ke? Masih Bukan dalam view slideshow lagi. Rasanya boleh je sebab nampak. Itulah sebab sebenarnya saya dah tekan. Mungkin saya tak pasti kenapa dia tak keluar. Tak apalah kalau dalam macam ni cikgu boleh nampak ke? Saya besarkan sikit. Sangat jelas. Okey, boleh Okey, saya teruskan Okey, jadi tadi saya ada buat sedikit penerangan lah kenapa kepentingan teknologi dalam PDPR. Sekarang saya akan pergi kepada penerangan seterusnya berkaitan penggunaan Google Meet. Okey, saya yakin ada setengah cikgu mungkin dah biasa tentang penggunaan Google Meet sebenarnya tapi mungkin ada sebahagian guru mungkin kurang lah tidak berapa familiar tentang penggunaan Google Meet. Okey, sebenarnya kenapa saya pilih Google Meet sebagai salah satu platform untuk saya ketengahkan dalam modul ini. Sebenarnya Google Meet ini merupakan satu platform yang saya anggap dia mesra dan dia mudah untuk dikendalikan. Kerana produk ini sebenarnya dia percuma pada dasar dia ada satu basic lah yang boleh diguna pakai melainkan kalau kita upgrade lah untuk premium dan sebagainya. Okey, secara basisnya Google Meet ini Ain, dia maaf. Ya? Ain, maaf mengganggu. Ya saya. Maybe boleh try cancel presentation ni. Okey. And then try share semula, lepas tu share as pilih screen. Cuba tengok ada screen nak apa buat dekat situ. keseluruhan screen Betul. Okey, kejap. Okey, macam ni nampak ke? Macam ni boleh? Okey, boleh dah. Boleh ke boleh. Syafizan? Okey. Ya, macam ni. boleh. Okey, saya sambung sikit. Okey, minta maaf ni cikgu Okey. Alright, okey, berbalik kepada tadi tentang penggunaan Google Meet. Okey, kenapa saya rasakan Google Meet ini merupakan satu platform yang bersesuaian untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana, pertama sekali Google Meet ni kita nampak dia ada pelbagai fungsi. Okey, kenapa saya katakan pelbagai fungsi? Google Meet ni, dia bukan sahaja kita boleh berkongsi skrin seperti mana saya berkongsi skrin kepada guru-guru pada hari ini. Dia juga memudahkan untuk kita berinteraksi sesama pelajar. Ini kelebihan yang ada lah pada Google Meet. Di mana sekiranya para pelajar ada sebarang pertanyaan yang ingin diajukan kepada guru-guru, mereka boleh menggunakan fungsi mikrofon yang ada lah pada platform Google Meet. Selain daripada itu, terdapat jugalah pelbagai fungsi yang saya rasakan dia sangat mesra seperti raise hand, recording dan sebagainya. Tu sebentar lagi saya akan tunjukkan. Yang kedua, aplikasi ini sangat mudah. Kenapa saya katakan aplikasi ini sangat mudah? Sebab Google ni, dia kita hanya akses menggunakan Gmail dan kebanyakan kita semua ada Gmail. Sebab tu dia sangat mudah. Sesiapa sahaja boleh mencipta Google Meet mereka sendiri dan boleh digunakan pada bila-bila masa. Dan yang ketiga, secara basisnya, Google Meet boleh menampung sehingga 100 orang pada satu masa. Dan ini kita rasakan dia sangat sesuai sebab kalau kita tengok kebiasaannya dalam satu kelas, lebih kurang kita ada maksimum mungkin 25 ke 30 orang pelajar. Jadi sangat sesuai lah untuk menampung sesi pembelajaran pada satu-satu masa. Dan contohnya lah seperti kami pun kalau di universiti ada satu masa tu kami ada maths lecturer. Maths lecturer ni melibatkan penggabungan lah 2 atau 3 kelas. Dan dia masih mencukupi lah untuk menampung bilangan pelajar dalam sesi kuliah tersebut. Dan yang keempat, penggunaan masa yang panjang sehingga menjangkau kepada 60 minit. 1 jam lah berarti sangat sesuai dan ideal untuk proses pengajaran berlangsung.
Okey, saya tunjukkan sedikit. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan cikgu-cikgu, okey, bagi mencipta Google Classroom ini dia ada 2 ke 3 kaedah di mana kita boleh menggunakan setting daripada Google Calendar. Okey, yang kedua kita boleh guna setting daripada email dan yang ketiga kita boleh terus direct daripada handphone. Tu sekiranya cikgu-cikgu memiliki app Google Meet di telefon, boleh terus menggunakan app tersebut untuk mencipta link. Okay, tapi hari ni saya akan tunjukkanlah bagaimana cikgu-cikgu boleh mencipta Google Classroom menggunakan Google Calendar. Okay, ini saya tunjukkan dulu secara teori lah. Sebentar lagi saya akan pergi kepada hands on bagaimana nak create Google Classroom ni. Okay, untuk pergi kepada Google Calendar, cikgu-cikgu boleh pergi kepada link inilah ataupun paling mudah cikgu-cikgu boleh pergi kepada cikgu-cikgu punya Google, dan di situ ada capaian kepada Google Calendar. So cikgu boleh klik sahaja dan dia akan keluar paparan sebegini. Di mana ia menunjukkan kalender kita yang diakses direct kepada Google kita. Kemudian cikgu boleh create lah di sini cikgu boleh tekan create. Pada yang butang yang kecil ni yang saya tunjukkan di cursor ni, cikgu boleh tekan butang create dan dia akan keluar kotak sebegini. Jadi kat sini dia ada add title, dan kita boleh setting date dan juga time. Sekiranya cikgu nak setting Google Google Meet ni untuk kelas, cikgu boleh letakkan tajuk di sini. Contohnya kelas Bahasa Melayu tingkatan 1 beta contohnya. Ataupun mungkin cikgu-cikgu nak gunakan platform Google Meet untuk mesyuarat ataupun webinar dan sebagainya, cikgu boleh letakkanlah tajuk yang bersesuaian di situ. Dan di situ juga cikgu boleh add location. Tu sekiranya melibatkan perlu mencarilah lokasi dan sebagainya. Dan dia ada juga attachment. Contohnya kita buat mesyuarat dan kita nak attachkan slide dan sebagainya, kita boleh letakkan di situ. Dan add title ni sebenarnya dia ialah paparan yang kita nak kemaskini event yang kita bina. Seperti saya terangkan sebentar tadi. Bagi date dan juga time, ni kita boleh kemaskini sebenarnya waktu dan masa. Cikgu boleh tentukan. Biasanya apa yang selalu saya buat, contoh katakanlah kelas saya bermula pukul 2 petang. Saya akan setting sedikit awal, lebih kurang 1:45 petang. Ini memudahkan pelajar saya boleh masuklah lebih awal dan kita boleh mulakan kelas on time. Bila pukul 2 je, kita boleh terus mulakan kelas. Ini kalau kita nak ciptalah menerusi Google Calendar. Kemudian masih di kotak yang sama, di bahagian atas tu kita ada add guest. Sebenarnya paparan add guest ini dia membolehkan kita menyenaraikan peserta yang akan terlibatlah dalam event tersebut. Contohnya kalau kita sebut organisasi, contohnya SMK Gemerih. Contohnya pentadbiran nak buat mesyuarat khas untuk para guru. Maka kita boleh letakkan terus email guru-guru yang terlibat di sini dan email tersebut akan terus masuklah ke dalam Google Calendar reminder cikgu-cikgu. Dan bila dah dekat dengan tarikh ataupun tiba hari sebenar, kita akan terima satu email notifikasi sebagai reminder untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ini kelebihannya. Sebab kadang-kadang kita ni satu hari terlalu banyak mesyuarat yang kita nak hadir, kita lupa. Tapi dengan kelebihan bila kita setting sebegini, email reminder tu akan masuk ke email kita. Dan kita boleh aware lah yang hari tersebut kita perlu menghadiri mesyuarat. Ini antara kelebihan dia. Dan kita ada jugalah add Google Meet Video Conferencing. Fungsi ini membenarkan event dijalankan secara online. Di mana peserta perlu klik pada URL yang telah dihasilkan mengikut masa yang telah ditetapkan lah. Seperti dalam gambar. Selain daripada itu, macam saya sebutkan tadi, ada beberapa fungsi-fungsi lain seperti add location. Ini add location ni kalau melibatkan lokasi event. Contohnya kita nak buat sesuatu mesyuarat, tetapi
melibatkan ada satu lokasi. Okey, maka alternatif lah jika tidak dapat dijalankan secara atas talian dan memerlukan lokasi fizikal. Kadang-kadang kita dah setting dah online, tiba-tiba nak tukar lah, tak nak buat secara online, nak hadir secara fizikal. Boleh letakkan sekali lokasi di situ. Dan kita ada juga bahagian add description. Add description ataupun attachment. Contohnya cikgu-cikgu buat Google Meet dan nak letak sekali slide pengajaran kepada murid-murid. Maka cikgu boleh gunakan attachment tersebut dan attachment tersebut akan sampai terus kepada para pelajar seperti yang cikgu settingkan emailnya. Jadi cikgu-cikgu boleh follow lah step daripada nombor 1 ni, sampailah nombor 6 ni, maka terhasillah satu event di paparan Google Calendar seperti dalam gambar rajah lah. So kita tahulah ini kita punya setting untuk kelas kita. Saya kongsikan jugalah sedikitlah apa kebolehan dan fungsi tersedia Google Meet. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu, selain daripada Google Meet, mungkin antara platform yang kita kata popular yang biasa digunakan untuk pengajaran, kita ada Zoom, kita ada Webex, tetapi macam Webex, dia bukan macam boleh free access lah. Kita perlu subscribe, beli dan sebagainya lah. Sebab tu saya lebih suka menggunakan Google Meet kerana dia mesra sebab dia boleh diakses oleh semua orang secara percuma lah. Cara yang kedua untuk membina event Google Meet, selain daripada kita pergi kepada Google Calendar, cikgu-cikgu juga boleh cipta link Google Meet menerusi email. Dekat gambar ni ada paparan muka depan email kita lah. Kalau cikgu-cikgu perasan dekat bahagian compose ni ada inbox dan seterusnya, dan di bahagian meet ni ada satu dia tulis kat situ new meeting ataupun my meeting lah. Untuk setting kita pergi kepada new meeting. Kita pergi kepada new meeting, dan dia akan jadi sebegini. Jadi kat sini cikgu-cikgu boleh tekan kepada new meeting tersebut, dan dia akan terus pergi kepada satu pautan URL seperti dalam gambar ni. Ni cara yang lebih ringkas. Kalau kita tak nak setting nama, tak nak setting master, tak nak setting tarikh, kita terus pergi kepada email, kita tekan dan kita ambil terus invitation link. Ni cara paling express lah. Kita dapat invitation link tu, kita berikan kepada para pelajar. So pelajar boleh terus masuk ke dalam Google Meet. Ini saya boleh katakan antara cara yang paling express lah. Selain daripada itu, ni saya nampak ada sedikit penambahbaikan lah. Sebab Google Meet ni semasa tahun lepas, pada fasa pertama kami menjalankan pengajaran secara online, masa tu belum ada lagi fungsi raise hand. Jadi masa tu sekiranya pelajar nak respon kepada guru-guru atau pensyarah, masa tu pelajar kena buka mic, bercakap ataupun tulis komen sahaja. Tapi ditambah baik ada fungsi raise hand. Di mana fungsi raise hand ini sangat-sangat membantu pelajar lah untuk berinteraksi dengan kita tanpa perlu ada gangguan. Contoh kita tengah mengajar, tiba-tiba pelajar nak tanya soalan. Maka pelajar boleh tekan fungsi raise hand ini. Jadi bila pelajar tekan fungsi raise hand ini, dia akan keluar satu bunyi ting, macam tu. Dan kita pun ada bunyi ting, itu ialah notifikasi ada yang raise hand. Maka kita boleh beri peluang kepada pelajar untuk bertanya soalan. Dan kemudian bila pelajar dah selesai tanya soalan, kita boleh, pelajar boleh tekan lower hand. Untuk ni contoh macam sekarang ada orang tekan fungsi raise hand, kita boleh dengar lah fungsi raise hand tersebut. Jadi fungsi ini sebenarnya pada saya dia sangat-sangat membantu. Sebab kadang-kadang contoh macam sekarang bila saya mengajar ataupun kita buat presentation, kita tak nampak apa yang ada di belakang skrin. Kita tak boleh nak baca lah komen pelajar. Sebab saya buka skrin secara penuh. Jadi bagusnya ada fungsi raise hand ini. Dia memberi isyarat lah kepada kita di mana kita boleh pergi kepada pelajar dan menjawablah pertanyaan para pelajar.
Okey, ni pun seterusnya kita ada satu fungsi yang sangat-sangat menarik lah. Kita sebut fungsi turn on caption. Ya. Di mana ini ialah satu fungsi menarik dalam aplikasi Google Meet. Okey, jika sesi ataupun event tersebut mempunyai masalah audio, di mana suara penceramah atau peserta tidak kedengaran dengan jelas, pengguna boleh menggunakan fungsi ini sebagai alternatif. Dia boleh klik dekat situ, nanti akan keluar perkataan di atas Google Meet itu, dia akan baca lah, dia akan baca. Contoh kalau saya kata hello everybody, hope you are having a great day, nanti keluar perkataan dekat situ. So kalau kita dah tak nak pakai, kita offkan semula caption tersebut. Ni pun salah satu kita kata benda yang sangat-sangat membantu di mana kita pun tahu kadang-kadang pelajar kita ni dia punya capaian internet tak berapa bagus maka kita boleh galakkan pelajar lah untuk memakai fungsi turn on caption ni. Alright, saya nak tunjukkan kepada cikgu-cikgu sedikit lah bagaimana kita nak hands on sedikit, bagaimana kita nak setting. Kalau cikgu-cikgu perasan di awal tadi saya ada kata Google Meet boleh kita create pelbagai cara. Pertama, menerusi Google Calendar, kedua, menerusi email. Saya tunjukkan yang mudah dahulu. Cikgu-cikgu boleh nampak ke saya punya screen email saya? Kejap dia tengah loading. Cikgu-cikgu boleh nampak ke? Ni saya menggunakan email organisasi saya lah email di bawah UiTM. Kalau cikgu-cikgu nak buat link Google Meet, cikgu-cikgu pergi ke sebelah kiri ni, dia ada new meeting. Cikgu-cikgu tekan sahaja. New meeting ni, dia keluar sebegini. Jadi bila dia keluar sebegini, dia dah ready. Kita boleh copy sahaja link ni dan berikan link ini kepada pelajar. Secepat itulah dia lebih mudah. Ataupun cara yang kedua, ni menerusi Google Calendar. Kalau Google Calendar ni, cikgu-cikgu kena pergi dekat yang ada titik-titik ni kan, cikgu boleh tekan. Cikgu-cikgu boleh pergi kat sini, Calendar. Kita pergi ke Google Calendar. Jadi Google Calendar ni cikgu-cikgu boleh pilih lah tarikh mana. Contohnya kadang-kadang kita kan nak setting awal kita punya kelas. Dia katalah kita nak setting untuk 27 hari bulan. So kita pergi tekan dekat 27 hari bulan. Kita create, kita tekan create kat sini. Bila kita tekan create, dia akan keluar pautan sebegini. Di mana cikgu-cikgu yang saya sebutkan tadi boleh letakkan tajuk, tarikh, location dan sebagainya. Katakanlah kita letak kat sini, kelas, kelas, matematik, tingkatan 1, contohnya. So cikgu boleh tekan dekat sini untuk tentukanlah pukul berapa. Pukul berapa cikgu nak, bermula. Pukul 3, sampai pukul 5, 2 jam contohnya. Alright, lepas tu, kalau cikgu nak letak location pun boleh. Nak add guest pun boleh. Tapi biasa kalau macam pelajar, saya nak add guest lah. Sebab saya akan bagi link tu secara general saja, pelajar akan klik. Tapi kalau saya nak create event-event yang khas, macam mesyuarat dan sebagainya, saya akan add lah guest kat sini menerusi email. Cikgu-cikgu boleh masukkan. Contohnya, saya letak nama kawan saya. Cik Muhammad Afizan dekat sini. So nanti Cik Muhammad Afizan akan terimalah notifikasi yang saya set lah dekat Google Calendar. Dan cikgu-cikgu boleh tekan save. Dan dia akan terimalah notifikasi tu sebagai contoh. Jadi cikgu boleh tengok semula, cikgu-cikgu boleh edit dekat sini. Boleh ambil link, mesyuarat dan sebagainya. Jadi dia boleh ubahlah pada bila masa cikgu nak ubah. Tu menerusi cara sebeginilah Ataupun tadi kalau macam cikgu tak nak buat secara detail, cikgu boleh hanya create terus melalui email tadi. Itu sahaja sebenarnya sedikit penerangan lah tentang menggunakan aplikasi Google Meet dalam pengajaran dan pembelajaran.
Okey, untuk pengetahuan cikgu-cikgu, sebenarnya Google Meet ni dia ada kesinambungan. Okey, sebab kalau kita pakai Google Meet, kita akan terus gabungkan bersama dengan Google Classroom Okey, Google Classroom ni kita akan buat pada modul kedua nanti. Okey, boleh tak saya nak servis sikit lah di kalangan cikgu-cikgu, ada tak yang menggunakan Google Classroom sebagai platform untuk menghantar tugasan, menyimak tugasan dan juga untuk peperiksaan? Kalau cikgu-cikgu boleh respon, mungkin cikgu-cikgu boleh raise hand ke, saya boleh tengok. Ada ke cikgu-cikgu yang menggunakan platform Google Classroom untuk ni yang saya sebut tadi, untuk marking, untuk menyimak tugasan, hantar assignment? Adakah cikgu-cikgu yang menggunakannya? Boleh saya survey sikit? Okey, baru ada seorang. Ni yang angkat tangan ni geng-geng pensyarah ni. Okey, Cikgu Nozila ada, Cikgu Rozila pun ada. Okey, kalau saya boleh tanya sikit lah, Cikgu Nozila, cikgu gunakan Google Classroom ni untuk fungsi apa cikgu? Okey, biasanya saya bagi tugasan, latihan ataupun saya share video daripada YouTube untuk diorang tengok lah. Selain daripada Google Meet lah, diorang boleh buat kemudian latihan daripada dalam Google Classroom tu. Homework lah, homework. Okey. Selalu bagi homework kat situ. Okey, terima kasih cikgu. Tadi saya pun nampak Cikgu Rozila yang ada raise hand tadi. Cikgu pakai Google Classroom ke untuk sesi pengajaran cikgu? Cikgu Rozila? Sebelum tu, Puan Ain, kita ada soalan daripada Cikgu Idris dekat bahagian chatting. Oh, Cikgu Idris. Tadi kelas dalam BM. Okey, sebenarnya caption tu, apa yang based on saya dah guna pakai ni, dia lebih banyak capture bahasa Inggeris lah sebenarnya daripada bahasa Melayu sebenarnya. Okey. Jadi kalau macam kami di universiti, memang perantaraan bahasa mengajar kami bahasa Inggeris lah. Jadi bila pelajar tekan caption tu, dia keluarlah yang bahasa Inggeris. Bahasa Melayu saya rasa mungkin dia susah sikit lah nak capture. Boleh cikgu Okey. Tadi kita sambung sikit tadi. Okey, Cikgu Rozila ke tadi nak kongsi sikit tentang penggunaan Google Classroom? Ataupun ada cikgu-cikgu yang dah pakai? Okey. Ataupun mungkin saya boleh survey lah dalam cikgu-cikgu kat sini, ada tak yang pakai Google Meet sebagai platform cikgu-cikgu gunakan untuk mengajar? Ada ke cikgu-cikgu yang pakai Google Meet? Cikgu Hafiz ke pakai Google Meet? Cikgu Malik. Okey, lagi satu saya lupa saya nak kongsikan. Okey, sebenarnya ada sedikit perbezaan bila cikgu-cikgu setting Google Meet menggunakan email biasa, Gmail biasa ataupun Gmail daripada institusi. Apa maksudnya? Okey, macam kami di UiTM, kami menggunakan Google Meet di bawah email institusi kami lah, iaitu Universiti Teknologi Mara. Apa bezanya? Bezanya ialah fungsi recording. Kalau cikgu-cikgu boleh tengok pada skrin, di sini kami ada fungsi recording lah bila kami menggunakan email daripada Universiti Teknologi Mara di bawah organisasi kami lah. Tetapi jika saya menggunakan Gmail personal, fungsi recording ini tidak akan kelihatan dekat skrin. Berarti kita tak boleh buat recording. Tapi bila melibatkan macam kami nak mengajar, nak merekodkan dahulu kami punya video, kami akan pakailah email organisasi di mana kami boleh gunakan fungsi recording. Ni biasanya kalau kita dah upgrade lah kita punya Google Meet premium dan sebagainya, dia akan ada fungsi recording ni. Dan rakaman video tersebut akan masuk ke dalam Google Drive di mana video tersebut akan diproses dan kita akan terima satu notifikasi email. Dan apabila video tersebut telah siap diproses, dia berada dalam Google Drive dan kita boleh kongsilah kepada para pelajar. Selain daripada itu, adalah beberapa fungsi yang menarik jugalah. Seperti change background Contohnya macam kalau cikgu boleh tengok saya sekarang ni, di belakang saya ni saya
tak nampak apa yang ada belakang saya. Okay. Saya gunakan fungsi background. Okay. Lagi-lagi kalau kita buat kelas kat rumah kan, macam-macam ada kat belakang kita ni. Okay, jadi saya gunakan fungsi change background supaya bila saya buat sesi pembelajaran, tak nampak lah apa yang ada belakang saya ni. Selain daripada itu, yang ni pun saya rasa macam satu tambah baik juga, di mana pada awal-awal dulu saya pakai Google Classroom, kita tak ada fungsi whiteboard. Okay, jadi fungsi whiteboard ni sebenarnya sangat-sangat membantu. Okay, lagi-lagi melibatkan cikgu-cikgu yang mengajar mata pelajaran yang melibatkan pengiraan. Mata pelajaran yang melibatkan pengiraan ni, kita perlukan whiteboard. Kita dah biasa conteng kan, jadi kita ada fungsi whiteboard kat sini. Okay, di mana cikgu-cikgu boleh gunakan fungsi whiteboard ini untuk mengajar. Okay, dia jadi lebih mudah lah. Okay, selain daripada itu, okay, kalau cikgu-cikgu pun tengok di Google Meet ini kita ada fungsi present. Yang ni sebab saya tengah present. Okay, fungsi present ni sebenarnya dia ada dua fungsi. Okay, di mana yang pertama, okay, kita hanya fokus kepada apa yang kita nak tunjuk sahaja kepada pelajar. Sebagai contoh, saya buka satu slide, okay, dan saya hanya fokus untuk tunjukkan slide itu sahaja kepada pelajar. Okay, tetapi ada satu lagi, kita kata the whole screen, okay, saya boleh tekan kepada fungsi tersebut dan saya boleh tunjukkan keseluruhan. Seperti cikgu-cikgu nampaklah keseluruhan screen saya ini. Okay, jadi dia sangat memudahkan lah. Kadang-kadang kita nak tukar slide 2-3 kali, susah nak tekan stop, present. Jadi kita tekanlah, okay, the whole screen supaya bila kita nak buat pertukaran tu dia jadi lebih lancar lah. Ni pun satu fungsi yang sangat-sangat membantu. Dan sebenarnya, okay, fungsi Google Meet ni bukan sahaja para pensyarah yang pakailah, tapi pelajar juga menggunakan platform ini untuk mereka membuat presentation. Sebab tu saya sebutkan tadilah, fungsi Google Meet ni dia sangat-sangat mesra. Okay, macam saya di awal dahulu, okay, masa kita dapat arahan, kita laksanakan proses, kalau di universiti kita panggil dia ODL, di sekolah dia panggil PDPR. Okay, ODL ni online distance learning. Okay, jadi masa tu bila kita dapat arahan tersebut, saya fikirkan apakah platform yang sesuai, okay, saya nak gunakan kepada para pelajar. Kalau saya boleh kongsikan kepada cikgu-cikgu, saya dah cuba lebih kurang 3 ke 4 platform. Saya pernah cuba Facebook, saya pernah cuba Instagram Live, okay, dan Webex pun pernah, okay, Zoom dan sebagainya lah. Tapi saya rasa Google Meet lebih mesra. Okay, kalau saya boleh kongsikan dengan cikgu-cikgu lah, okay. Seperti Facebook dan juga Instagram, okay, dia punya kelemahan atau kita kata kekurangan sebab bila kita buat sesi live, okay, pelajar hanya boleh buat interaction dengan kita dengan cara menulis komen sahaja. Pelajar tidak boleh bercakap, seperti sekarang kita ada fungsi mikrofon. Tu sedikitlah dia punya kekurangan dia. Okay. Kalau Facebook pun sebegitu. Tetapi saya masa tu saya try pakai satu fungsi yang ada pada Facebook ni, nama dia Facebook Private Group. Okay, saya gunakan hampir 1 semester dekat situ. Okay, di situlah saya gunakan untuk saya upload nota, untuk saya buat live, untuk saya interact dengan pelajar. Dan daripada situ juga saya boleh check pelajar dah baca ke tidak. Okay, saya punya pesanan dan sebagainya. Tu saya akan kongsikanlah sedikit, okay, kelebihan, okay, fungsi private Facebook, okay, dalam konteks ni lah, okay, pengajaran secara online ini, okay. Okay, saya rasa saya dah kongsi hampir ke semua, okay, fungsi yang ada dalam Google Meet. Okay, saya buka ni lah kepada cikgu-cikgu sekiranya ada sebarang persoalan yang cikgu-cikgu ingin ajukan. InsyaAllah saya dan bersama kita juga pun ada seorang pensyarah jugalah daripada bidang sains komputer yang mungkin boleh bantulah, okay, para guru di samping sahabat-sahabat saya yang lain. Adakah cikgu-cikgu jika nak bertanya soalan, saya persilakan. Mungkin kita boleh buat sebab kita ada masa lagi. Apa kata kita buat macam hands on? Mungkin Puan Ain boleh contoh raise hand. Jadi semua cikgu boleh try and then mungkin kita pergi dekat caption yang bahasa tadi. Mungkin boleh tengok kan mana yang ada lah kita cuba. Kita tengok mana-mana yang ada. Okay, kita cuba dulu fungsi raise hand. Okay, cikgu-cikgu boleh tekan dekat bahagian raise hand lah. Okay, saya raise hand. Okay. Alright. Okay, saya nampak ramai raise hand. Okay.
Okay. Alright. So dekat, sekejap saya tengok fungsi caption. Okay, ni fungsi caption. Okay, fungsi caption kalau boleh nampak dekat scene, ini ialah language yang ada. Sebab tadi saya perasan Cikgu Idris ada tanya kan. Okay, fungsi caption dia boleh tangkap language yang dekat sini Cikgu. English, French, German. So saya ambil English lah. Sebab bahasa Melayu dia tak ada dekat sini. So kita apply. Okay. Dia tengok boleh keluar tak? Okay, saya try Ain, ni basic. saya try. Hello Ain. Ya saya. Kalau kita tick dekat bahasa English, so kalau Okay. Ain cakap dekat dalam bahasa Melayu sekarang ni, okay, so kalau tengok dekat bahagian Screen. bawah tu nanti dia akan convert bahasa Melayu jadi bahasa English. Okay, betul. Okay, kalau kita cakap dalam bahasa Melayu, dia akan convert dalam bahasa Inggeris. Okay, saya cuba dulu Tapi dia punya detection tu tak berapa accurate lah. Betul. Okay, jadi kalau kita cakap bahasa Melayu, dia akan caption akan convertkan dalam bahasa Inggeris, cuma dia tak betul lah sangat ayat dia. Okay, saya cuba dulu good morning everyone. Okay, how are you today? Okay, so today, we're going to learn about the mathematics. Okay, dia keluarlah dekat situ Okay, jadi macam para pelajar yang mungkin dia ada masalah connection dan mungkin tak dapat nak tangkap dah suara cikgu-cikgu ataupun pensyarah. Jadi dia boleh gunakan fungsi turn on caption ni, dia keluar dekat situ. Okay, right. Jadi ini saya rasa pun membantulah kepada para pelajar sebenarnya. Okay. Okay, apa lagi fungsi yang kita nak tengok dekat sini? Okay, fungsi recording ni sebab dia tengah digunakan. Okay, okay, kalau change background ni pula, okay. Puan Ain, mungkin kita boleh minta cikgu untuk cuba change background? Boleh? Okay, cuba cikgu. Okay, sama-sama cikgu boleh on camera ke? Boleh, cikgu boleh pergi dekat change background ni, okay. Cikgu boleh pilihlah background apa yang ada kat sini. Macam saya ni ada macam-macam background. Okay, saya boleh pilih. Kalau saya rasa macam hari tu saya nak berada dekat pantai, saya pilihlah background pantai. Contohnya macam tu. Okay, saya nampak Cikgu Siti Noh. Cikgu Siti Noh boleh tunjukkan cikgu punya background? Ada, okay. Kat sini dekat titik 3 ni cikgu boleh tengok fungsi. Cikgu Idris dah try ke? Saya ada nampak belakang cikgu Ida ada kipas. Cikgu Rosita dah cuba. Cikgu Siti Noh ada background belakang gambar bunga-bunga Okay. Berjaya tak? Untuk kita juga boleh tambah background kita sendiri. Kita boleh letak plus kat situ. Use image from this. Kita boleh tambah kita punya background sendiri jugalah. Nak kawasan macam contoh student saya dulu dia letak gambar dekat bazar Ramadan lah. Kalau masa bulan Ramadan dululah. Maksudnya kita ambil gambar yang ada dalam file kita lah. Boleh. Cikgu boleh Google image ataupun ambil gambar file kita pun boleh. Macam contoh belakang saya ni saya letak gambar saya sendirilah. Ini image yang saya punya sendiri. Yang belakang ni. Saya ada letak juga yang ni lah. Contoh ni saya pun letak sendiri gambar ketupat kat belakang tu, nampak tak? Dia ikut mood lah, ikut mood. Itulah tu saya kata tadi, cikgu-cikgu boleh tukar, cikgu-cikgu nak. Sebenarnya benda ni sebenarnya bagus lah sebab dia boleh tutup apa benda yang tak sepatutnya dekat belakang kita ni lah. Okay. Cikgu-cikgu berjaya ke cuba tu? Cikgu Malik dapat ke Cikgu Malik? Cikgu Malik dah terror dah. Cikgu Malik dah terror ya. Cikgu Malik dah terror. Cikgu Malik dah terror. Okay. Okay. Cuba tunjuk yang whiteboard tu. Okay, kejap saya cuba buka dulu whiteboard ni. Okay, kejap. Okay, untuk fungsi whiteboard ni, okay,
cikgu-cikgu boleh tekan lah, okay, dekat start a new whiteboard, okay, dan dia akan keluar macam ni. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan dekat sini. Contohnya cikgu nak gunakan, okay, cikgu boleh gunalah di sini ada pen, okay, ada erase, ada attachment pun boleh sebenarnya. Okay, jadi kat sini dia ada banyak fungsi lah. Dan cikgu pun boleh set up background sebenarnya, okay, untuk cikgu punya whiteboard. Okay, kalau cikgu nak pakai whiteboard hitam, contohnya dia jadi hitam. Okay, nak clear. Okay, jadi okay, macam saya sebenarnya sebab saya tidak mengajar subjek yang banyak calculation okay, jadi saya kurang pakai fungsi whiteboard ni. Tapi kalau macam Puan Rosnani, dia pencara matematik, okay, dia mungkin biasalah menggunakan fungsi whiteboard ni. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh explore dekat sini penggunaan whiteboard ni. Dan macam saya, saya jaranglah pakai whiteboard kat sini sebab saya ada stylus pen sendiri dan saya gunakan di tempat lain lah untuk whiteboard ni. Tapi cikgu-cikgu boleh explore dekat sini. Okay, ni pun salah satu fungsi yang menarik jugalah yang cikgu-cikgu boleh tengok. Okay, dia boleh tukar background, dan sebagainya lah. Kalau kita dah tulis, kita tak nak pun kita boleh padam, dan sebagainya. Okay, cikgu-cikgu boleh try dekat sini. Dekat sini, dekat bahagian whiteboard ni. Okay. Okay, apa lagi fungsi yang kita nak tengok Yang lain-lain, recording tu biasanya kalau macam saya sebutkan tadilah, sekiranya cikgu-cikgu pakai email organisasi, mungkin cikgu adalah fungsi recording tu lah. Okay, kalau email personal dia tak ada fungsi recording tu. Cikgu-cikgu boleh check tak? Cikgu-cikgu ada tak fungsi recording tu sekarang dekat cikgu-cikgu punya email? Ada tak cikgu-cikgu? Ada. Ada okay, maksudnya cikgu boleh merekod lah. Okay, cikgu boleh rekod. Okay. Rasanya kalau cikgu tu dia login menggunakan email daripada Kementerian Pendidikan, sebab tadi saya perasan ada cikgu yang dia punya account tu dekat belakang dia ada MOE. So maybe kalau account yang ada MOE tu maybe dia ada function untuk record tu. Betul. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh try lah. Okay. Boleh saya tahu tak dah ada ke cikgu-cikgu kat sini yang menggunakan Google rakaman Google Meet sebagai platform cikgu untuk mengajar ataupun merekod video kepada para pelajar? Saya nampak pun dah ada beberapa cikgu dah pakai, cikgu Fazri okay. Alright. Jadi cikgu-cikgu yang belum lagi pakai Google Meet mungkin boleh try lah sebab pada saya dia sangat mudah untuk kita buat recording sebenarnya. Okay. Okay, saya nak teruskan kepada sesi soal jawab lah kot, sekiranya cikgu-cikgu ada sebarang pertanyaan ke. Silakan. Ataupun mungkin cikgu-cikgu nak tanya di ruangan komen. Saya nampak Cikgu Siti Nur banyak dia share kat sini. Okay. Okay. Adakah sebarang persoalan cikgu-cikgu nak tanya ke berkenaan Google Meet ni? Okay, selain daripada kita pergi kat 3 titik ni, okay, kalau cikgu-cikgu perasan dekat sebelah ruangan komen tu pun ada macam tanda segitiga segitiga, 4 segi dan bulat. Yang tu pun itu pun kita kata akses yang kita boleh gunakan jugalah untuk recording selain daripada kita refer kepada 3 titik di bawah tu lah. Okay. Right. Tak ada sebarang persoalan Okay. Kalau tak Puan ada. Ain. Ya, saya. Sorry. Ya, cikgu. Okay, Puan Ain kata share. Sebenarnya saya ni tak tahu apa yang saya klik, tiba-tiba ada share kat sini. Tu boleh cerita tak apa benda ni? Apa cikgu klik tu Cikgu, saya pun baru nak buka apa cikgu share apa pergi dekat whiteboard tadi. Cikgu pergi kat whiteboard. Okay. Cuba cikgu Siti Nur kongsi dekat kami. Cikgu Siti Nur punya whiteboard tu cikgu buat macam mana? Tak ada apalah, main cuba-cuba begitu je. Cuba-cuba je. Lepas tu saya close. Lepas tu saya close. Bila close tengok ada kat sini pula.
Oh, Itulah. okey. Tapi kat sini Jamboard pula kan. Okey, Dia maksudnya apa-apa yang kita tulis dekat whiteboard tadi, dia akan sinilah. Bila kita buka ni dia akan dapat balik lah. dia akan Dia keluar macam mana? macam notification dekat situ. Untuk bagi tahu kita pakai board tu lah. Macam ni pun ada yang try kan, ada masuk macam ada masuk dekat notification dekat bahagian message. Tapi so far dia sebenarnya cikgu sebab cikgu pakai tadi kan, so dia cikgu Siti Nur dah keluar. Jadi ada kat situ, okey tak apa. Okey, ada lagi sebarang persoalan ke cikgu-cikgu nak tanya? Kalau tak ada, saya serahkan kembalilah kepada Cikgu Nozila. Okey, sebelum tu cikgu-cikgu saya nak minta Puan Rosani boleh tak kongsikan link kehadiran kita hari ni. Ada ke Puan Rosani dalam ni? Ada sebentar ya. Okey. Cikgu-cikgu, kalau dapat kami nak minta sedikit jasa baik cikgu-cikgu lah untuk isikan sedikit maklumat. Okey, untuk rekod kami lah. Okey, nanti Puan Rosani akan kongsikan link lah di ruangan komen. Okey, kalau cikgu-cikgu ada sebarang persoalan tentang Google Meet, cikgu-cikgu boleh ajukan jugalah di ruangan komen. Okey. Kalau tak ada apa-apa, saya serahkan kepada Cikgu Zila lah. Ataupun mungkin Puan Nori nak tambah apa-apa ke Puan Nori? Oh, okay. Right. Apa kata sementara kita ada masa mungkin dalam 5 minit ke 10 minit ke, ataupun mungkin ada cikgu-cikgu di sini ingin berkongsi pengalaman PDPR lah, sebab mungkin PDPR bagi pelajar sekolah menengah dengan sekolah rendah berbeza, sebab saya ada anak sekolah rendah, jadi PDPR-nya mungkin banyak menggunakan WhatsApp dan sebagainya lah. Boleh saya tahu bagaimana pula dengan pelajar-pelajar di sekolah menengah? Mungkin cikgu-cikgu di sini sudi untuk berkongsi dengan kami. Adakah menggunakan Google Meet ke, ataupun setiap tingkatan tu berbeza ke? Cikgu Malik tolong jawab. Cikgu Malik ke? Cikgu Saya Malik nampak lah, Cikgu kan, Fazrin, Cikgu Malik. Cikgu Fazrin pun ada kan kat situ. Cikgu Idris ke? Mungkin boleh kongsi sedikit. Adakah semua guru memang menggunakan Google Meet ya cikgu? Macam mana? Ya, betul. Okey, kita kementerian ada sediakan Google Classroom. Sebenarnya kita masuk Google Meet melalui Google Classroom. Macam yang Cikgu Ain tunjuk-tunjuk tadi, kita tak pernah buat lah ikut guna email apa semua tu. Sebab Cikgu Malik dah siapkan platform dia, Google Classroom, kita kena masuk dekat situ, boleh link dengan Google Meet terus. Oh, sebab dia melalui email yang MOE tu ya cikgu ya? Ya, betul. Sebab I see. setiap pelajar pun ada ID dia kan. Betul. Okey, betul. Kalau dia akaun Google, dia akan terus link kepada ni lah. Okey, Cikgu Malik sudi untuk berkongsi. Cikgu Malik gunakan platform apa? Cikgu Malik ajar tingkatan berapa ya? Bismillah. Saya ajar tingkatan 4 dan 5. I see. Jadi, memang banyak menggunakan ikut masa lah. Kadang-kadang kalau pelajar tu pun tak sempat belum bersedia, kita pun tak sempat nak beri dia Google Meet lah kan. Tapi kebanyakannya kita Google Meet lah. Tapi itu pun bergantung kepada kesediaan pelajar dari segi capaian dia juga. Tapi itulah, kita cubalah sedaya yang boleh lah kan. Okey, faham. Jadi mungkin ada semua pelajar yang tak ada akses dan sebagainya lah. Kalau untuk pelajar tingkatan macam contoh tingkatan 1, tingkatan 2 pakai Google Meet ke macam mana? Ataupun pakai biasa saja? Kita sarankan memang Google Meet, tapi bergantunglah atas kesediaan guru-guru juga sebenarnya. Dan juga kesediaan para pelajar lah. Di mana kalau sesuai untuk kita Google Meet, kita akan laksanakan Google Meet sepenuhnya. Jika tidak, akan ada tugasan lah. Sama ada offline, offsite ataupun secara tugasan yang diberikan awal. Cikgu Malik. Okey, right. Okey, terima kasih cikgu. Boleh saya nak tanya Cikgu Malik. So far respon pelajar-pelajar bila dilaksanakan PDPR ni, macam mana respon mereka?
Sebenarnya kita dah laksana PDPI beberapa kali. Tempoh hari sebelum ni dalam PKP 2 dah dilaksana dan pelajar masa tu dah ada ID sendiri. Bila masuk PKP 3 semua dah lupa ID password. Tapi itulah, balik pada saya yang dimasukkan awal tadi lah, capaian pelajar jugalah. Kalau dia tak dapat capaian internet dia tak ada, kami pun tak boleh buat apa. Kita dapat beri arahan melalui WhatsApp lah. Okey, faham. Sebab mungkin ada pelajar yang ada akses, mungkin ada tidak lah. Puan Ain, kita ada soalan daripada Cikgu Syamimi dekat bahagian chatting. Ada satu soalan. Cikgu Syamimi tanya, kalau kita dah record Meet, lepas tu terlupa nak stop, macam mana nak delete semula recording tu dan nak pastikan semua dah delete? Macam ni Cikgu Syamimi. Bila kita buat proses recording Google Meet, katakanlah cikgu record, lepas tu cikgu terkeluar daripada Google Meet ataupun cikgu pangkah saja, cikgu tak tekan stop. Sebenarnya dia auto proses, dia akan masuk ke dalam Google Drive. Walaupun cikgu rakam tu separuh tak habis contohnya, dia akan auto pergi ke Google Drive. Jadi kalau cikgu nak delete ataupun nak view semula video rakaman tersebut, cikgu perlu pergi ke Google Drive. Biasanya kalau kita dah mula menggunakan recording dekat dalam Google Meet, akan ada satu folder khas create secara automatik dalam Google Drive. Jadi di situ menyimpan semualah rakaman-rakaman Google Meet. Jadi kalau cikgu terlupa, cikgu terkeluar contohnya, tak apa, dia auto stop dan dia akan masuk rakaman tu terus pergi ke dalam Google Drive. Macam tu Cikgu Syamimi. Saya tambah sikit boleh Puan Ain? Boleh, silakan Puan Rosani. Kalau macam tu kan, betul lah dia akan auto save. Boleh tengok dekat Google Drive tu, nama dia adalah Meet Recordings. So dalam tu dia memang ada. Kita boleh tengok juga, kalau kita rasa tak sesuai boleh delete. Kalau rasa sesuai boleh rename lah, itu tajuk apa lah macam tu. So nama folder dia memang fix Meet Recording. Itu saja. Kalau macam kalau macam semua rakaman dia akan masuk dalam tu, cikgu nak pindahkan ke folder khas, cikgu boleh movekan dia kepada folder yang cikgu create baru tu lah. Right. Ya Cikgu Siti. Puan Ain. Ni nak tanya. Pasal kehadiran pelajar lah dalam Google Meet ni kan. Kadang-kadang ada, bila kita dah ngajar-ngajar, terlupa nak tengok siapa hadir, siapa tak hadir. Lepas kita dah off. Macam mana boleh cari balik tak? Sebenarnya untuk attendance detection tu, macam saya ada install satu kita kata satu extension. Extension, betul. Yes, terima kasih. Saya ada tambah satu extension, nama dia attendance, dia macam attendance detection lah. Di mana bila pelajar masuk tu, saya boleh nampak lah pelajar tu siapa yang masuk. Cikgu kena pergi ke bahagian extension lah untuk cikgu tambahkan, untuk detect pelajar yang masuk Google Meet, bila dia keluar dan sebagainya. Kalau kita tak pasang extension tersebut, agak sukar lah untuk kita detect pelajar yang masuk atau tidak, unless kalau cikgu tengok dekat bahagian partisipan ni lah. Tapi kita pun susah nak view semua kan, sebab kadang-kadang pelajar keluar masuk. Jadi saya sarankan cikgu boleh pasang lah attendance detection tu. Lagi satu yang saya boleh cadangkan kepada cikgu-cikgu, kadang-kadang bila kita nak mulakan kelas sesi online ni kan, dia jadi satu masalah. Cikgu kena, pelajar request, cikgu kena tekan seorang-seorang accept. Betul tak cikgu? Seorang-seorang masuk, cikgu kena tekan accept. Seorang lagi masuk, cikgu tekan accept. Jadi dia jadi satu gangguan lah. Sebab dia guna ID ni. Betul. Kalau saya boleh kongsikan dululah. Dulu masa saya belum pasang lagi auto admit tu, ni sebab dah pasang auto admit, dia automatic masuk. Kalau macam sebelum ni, kita kena buat manual, jadi dia terganggu lah. Yang tu cikgu boleh, kalau kata yang belum ada, boleh pasang auto admit lah extension dekat Google ni. Macam mana nak buat tu? Mungkin boleh demo kot, dekat atas tu boleh tunjukkan. Extension tu sebab saya sebenarnya dah pasang extension tu dekat sini sebenarnya. Nampak? Saya ada, ni cikgu, dekat full extension ni saya ada buat Google Meet attendance. Jadi bila saya buat Google Meet attendance ni, pelajar masuk, terkeluar pula.
Okay, pelajar masuk saya boleh detect pelajar tu siapa yang masuk lah dalam saya punya Google Meet tu. Ni sebab saya dah install, ni saya tak tahu boleh ke tak sebenarnya. Okay. Sebab saya dah install, sebenarnya macam orang yang tak pernah install lagi. Ke Farosani dah pernah install tak? Farosani? Dah install dah. Tapi Okey, tak apa. Tanya Cikgu Malik boleh ke? Tak apa cikgu, nanti soon kita sharekan step tu. Saya akan buatkan step by step tu, saya akan bagi pada Cikgu Zila, boleh? Boleh, insya-Allah. Terima Yang kasih. yang tu senang je cikgu, dia add extension je dekat Google nanti. Okay, so kita boleh detect lah pelajar tu nanti. Masuk dalam WhatsApp pun boleh. Boleh, saya akan, tadi saya buatkan step by step, cikgu follow je nanti step tu insya-Allah. Dia mudah je insya-Allah. Okay. Okey, terima kasih. Sebab tadi macam tadi terlupa nak tengok siapa hadir, siapa tak hadir kan. Kadang-kadang dah show buat present, tiba masa dah habis kan. Cikgu Siti kalau macam biasa ambil kehadiran pelajar, cikgu gunakan pendekatan bagaimana? Adakah macam minta pelajar isi Google Form kehadiran ke macam mana? Tak ada, kita tengok dekat sini je lah. Oh, dekat sini dekat je. Yang tu je. Okay. Macam saya selain daripada saya detect dekat dalam Google Meet ni pun saya sediakan jugalah Google Form dekat para pelajar ni sebab kadang-kadang diorang ada masalah akses internet, diorang tak boleh masuk ke sini, so kita backup lah untuk penyediaan Google Form tu. Okay, supaya diorang pun boleh isi jugalah.